Okay, kita sambung. Alright. Settle daripada linear function tadi dah settle. Now kita nak masuk second type for solving trigonometric function when it's involving quadratic function. Maksudnya simbol-simbol trigo kita tu akan ada kuasa 2 lah dalam bentuk kuadratik. Okay. Step dia sama, kita just follow 4 main step kita tu raka. Kalau settle yang tu tak ada masalah. Cuma kat sini jalan kerja kita akan jadi panjang sikit untuk kuadratik ni. Okay. Alright, kita terus mula solve the following equation for angle in the range from 0 to 360. Okay, dia dah bagi range dah kat situ. 0 to 360. Okay, our first equation is 4 cos squared x equal to 3 sin squared x. Okay, untuk bila melibatkan kuadratik ni, target kita first step is kita mesti tukar biar dia jadi satu trigo function yang sama. Okay, kalau nampak dua je trigo function berbeza, target kita mesti tukar jadi satu trigo function yang sama. Now, here we have cos squared and then sin squared. Dua function trigo yang berbeza. So, salah satu kita kena tukar. Sama ada sin squared nak tukar jadi cos squared ataupun cos squared awak nak tukar jadi sin squared. And bila melibatkan squared-squared ni, kena fikir cari idea lah nak tukar pakai apa. Kalau awak dah biasa tadi, kita dah go through pun sikit. Bila melibatkan squared, yang paling famous is awak akan kena refer kepada Pythagorean identity. Tadi kita ada go through sekejap. So, yang paling famous ni lah sin squared plus cos squared would be equal to 1. So, using that identity, we manipulate our question. Up to you, nak tukar sin squared boleh, nak tukar cos squared pun boleh. Saya tukar sin squared lah. Yang ni saya tukar Nanti end up kalau nak tukar cos squared pun boleh. Nanti end up kita akhir sekali step akan dapat jawapan yang sama. Dia tak ada masalah kat situ. Okay. So, kalau saya tukar sin squared kat situ, kita akan dapat is actually 1 minus cos squared lah. Okay, saya tukar soalan. So, dia akan jadi 4 cos squared x equal to 3. 1 minus cos squared x. Simplify this up, kita akan dapat 7 cos squared x equal to 3. So, cos squared x akan dapat 3 over 7. Means that cos x akan jadi plus minus 3 over 7. Ini yang dia akan jadi, saya sebut tadi panjang sikit. Bila melibatkan kuadratik, biasanya kita akan dapat dua value of cos tu. Macam contoh ni cos x kan, kita akan ada plus, ada minus. Maksudnya kita akan kena consider dua case yang berbeza. Okay. So, kita dah boleh start buat raka sekarang. Function kita dah dalam simplest form. So, start dengan range. Range, kalau kita check kat sini, x. So, dia tak ada ubah apa-apa. So, range kita follow original question lah. Means 0 up to x. Yang ini kena ikut function dalam soalan Soalan function x, so range kita pun dalam sebutan x lah. Janganlah awak tiba-tiba follow yang tadi pakai theta pula. Ikut apa yang ada dalam soalan. Kalau soalan tu guna y lah angle awak. Kalau theta lah angle awak. Okay. Next kita kena cari acute angle alpha. So alpha would be equal to up cos of 3 over 7. Negatif tu tak perlu cari. Jangan pergi cari plus minus. Ingat yang kat sini always positif. So, shift cos of 3 over 7 kita akan dapat berapa? 49.11. Okay. Settle. Next. Untuk Q. So, Q kita akan kena consider quadrant. Okay. Untuk quadrant ni, dia kena hati-hati. Maksudnya sekarang awak dah kena consider dua case. Sebab satu untuk positif, satu lagi untuk negatif. Maksudnya all four quadrant kita kena consider lah. So, saya buat pecah dua case lah untuk awak tak nak confuse. So, first kita consider untuk positive quadrant. Maksudnya cos tu kita consider cos yang positif. So 1, 2, 3, 4. Ingat ASTC maintain. Terbalik.
Lagi satu, kita kena consider untuk negative quadrant. Sebelum ni tadi kita tak ada pun consider macam ni sebab kes kita ada satu je. Sekarang ni sebab ada plus minus kat 3 set 3/7 tu. Sebab tu kita tiba-tiba akan berubah jadi ada 2 kes lah. Alright. So kita pergi yang positive quadrant dulu. So kalau positive quadrant untuk cos, maksudnya dia akan lies on first quadrant A sebab all, dengan fourth quadrant sebab C, cos positif kat situ. Third dengan second quadrant ni tak ada jawapan, kita ignore yang kat situ. So untuk first quadrant dia akan jadi alpha je. Untuk fourth quadrant dia akan jadi 360 minus alpha. Maksudnya 360 minus 49.11 tadi. Saya tulis 49.11 lah. Okay. Now kita beralih pula untuk negative quadrant sebab kita ada negatif kat situ. So kalau negative quadrant, negatif untuk cos. Maksudnya dia akan ada dekat yang sin positif sahaja, so second quadrant, dengan tangent sahaja positif kat third quadrant. So first dengan fourth quadrant tak akan ada jawapan. So untuk second quadrant, remember our rule, 180 minus alpha, so minus 49.11. Untuk third quadrant akan jadi 180 plus alpha. So kita akan ada 4 jawapan kat sini. So finally, for final step, list down our final answer. Ingat tajuk kita tadi X sahaja. So X will be equal to, start first quadrant 49.11, and then second quadrant ada kat sini. Untuk negative quadrant tu ada jawapan. So 180 minuskan dengan alpha, 130.89. And then third quadrant kat situ kita ada 229.11. Last one, fourth quadrant yang kita ada ni, dia akan dapat 310.89. Settle. Dapatlah 4 jawapan because kita ada plus minus case. Positive quadrant dengan negative quadrant. Okay. Yang ni saya saja pecahkan nak tunjuklah. Kalau awak nampak terus positif dan negatif, maksudnya dia akan ada kat 4-4 quadrant. Tak nak pecah 2 case macam saya, boleh je. Tak kisah. Yang penting awak mesti consider quadrant yang terlibat. Awak nak dalam satu diagram ke, awak nak buat 2 diagram berbeza ke, saya tak kisah yang tu. Yang penting cukup 4 quadrant. Okay. So ini option number 1 lah. Saya tukar sin squared tadi. Saya boleh juga kalau kita pergi option number 2. Option number 2, awak tak nak tukar kat sin, kita nak tukar dekat cos. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya nanti dia akan jadi 4 1 minus sin squared equal to 3 sin squared. And then simplify this out, awak akan dapat 4 equal to 7 sin squared. So nak dapatkan sin X, dia akan jadi plus minus sec 4/7. Boleh juga, tak ada masalah. Nanti awak akan dapat n proses, nanti awak akan dapat jawapan yang sama. Dia tak ada beza kat situ. Okay, itu option yang kedua. Option yang ketiga ada lagi satu. Okay, tadi awal-awal saya pesankan, kalau dalam bentuk kuadratik nak settlekan, kita mesti reduce until kita get the same trigo function. Okay. So, satu lagi benda yang boleh selain nak guna trigo identity ni is kita reduce sin ataupun cos ni kepada function yang sama. So, the only option yang kita boleh kalau awak dapat ingat kaitan antara sin dengan cos is tangent. Sebab sin divided by cos akan dapat tangent. So, boleh both side kita divided by cos. Kiri saya divide by cos squared lah. So, kalau kiri tu saya divided by, saya tulis lah, cakap atas angin nanti macam tak nampak. Kiri saya divided by cos squared. Kanan tu pun saya dividekan dengan cos squared. So simplify this out, awak akan dapat terus 4 equal to 3 tangent squared X. So nak dapatkan tangent, kita akan buat plus minus sec 4/3. Ini pun boleh, awak akan dapat jawapan yang sama juga. So kat sini dia tak semestinya fix satu jalan kerja lah cara awak nak reduce function tu. Ada 3 pilihan. Mana-mana pun boleh dapat jawapan yang sama.
Okay, settle first one. Baru A, kita ada sampai C. Dia ada 3 Kita pergi second one. B, we have 6 cos squared x plus cos x minus 2 equal to 0. Kalau tengok tu, dia dah jadi bentuk kuadratik yang cantik dah. Kan, nampak ada kuasa 2 ke ni. Trigo function dia pun sama dah. So, kita dah tak perlu ubah apa-apa. Okay, bila dah tak perlu ubah apa-apa, nampak bentuk kuadratik ni, teruslah factorize. Kita dah boleh start factorize benda tu. Tapi sebelum tu kita mula seperti biasalah, range Range tak berubah kat sini sebab still soalan kita dalam bentuk X. So, kita follow range soalan asal 0 up to 360. And then kita kena nak dapatkan acute angle nak solve tu, kita kena factorize dulu. Saya rasa semua orang nampak lah benda ni sebagai kuadratik kan. Kalau ada masalah tak nampak benda tu kuadratik, trigo function ni awak boleh let sebagai satu unknown. Ni saya buat side ke tepi je lah, in case ada orang tak nampak. So, boleh nampak cos X tu sebagai Y lah contohnya. Dia akan jadi 6Y squared plus Y minus 2 equal to 0. Dan dapat kuadratik yang cantik, bolehlah factorize. Dia macam tu je. Tapi tak perlu buat yang let ni kalau awak memang dah nampak dah. Ini memang proper kuadratik. So, factorize je terus. Okay. Bila factorize ni, kita akan dapat apa ni? 3 cos X dengan 2 cos X kan? Plus 2 minus 1. Betul. Sekejap saya double check. Betul ke saya kira? 6 minus 3 plus 4 minus 2. Okay. Settle. Maksudnya kalau dalam calculator tu awak akan dapat negative 2 over 3 dengan half lah. So rearrange balik dalam bentuk cos macam ni. Okay. So lepas tu kita simplify. Factorize kita tu kita akan dapat 2 case kan. First case awak akan dapat cos X equal to negative 2 over 3. Second case, cos X equal to half. So, ini saya consider sebagai 2 case. Itulah kita punya nak kena cari. So, untuk case yang pertama, kita cari acute angle kita. So, alpha would be up cos of 2 over 3. Lagi sekali ingat, negatif jangan kira because it's represent quadrant. Okay. So, up cos 2 over 3 kita akan dapat 48.19. And then untuk case yang kedua pula, sebab sekarang dia dah ada different case, kita cari dia punya acute angle. So, we have up cos of half. This one straight away akan dapat 60. Alright. Settle untuk acute angle. Kita ada dapat 2 different acute kat sini sebab based on case lah. Okay. Now kita masuk step yang ketiga. Consider the quadrant. Okay. Yang ni kena hati-hati. Yang ni better lukis 2 quadrant berbeza lah sebab kita punya acute angle lain-lain kan. So 1, 2, 3, 4. Untuk kes kedua pun sama. Kita ada 4 quadrant. Dan ada syarat ASTC tu, ingat. Okay. Now kita nak cari angle untuk each quadrant. So, sekarang ni first case, cos kita negatif. So, kalau cos yang negatif, dia akan duduk dekat second dengan third quadrant. First quadrant tak ada, fourth quadrant pun tak ada. So, untuk second quadrant, ulang lagi sekali syarat yang sama. So, dia akan jadi 180 minus alpha. So, minus 48.19. Untuk third quadrant, dia akan jadi 180 plus alpha. So, plus 48.19. Settle untuk case pertama. Acute angle kita 48.19. Now, kita pergi pula kepada case yang kedua. So, case yang kedua, cos kita sekarang tadi half check kat situ. Maksudnya cos positif. So, dia akan duduk dekat first quadrant dengan fourth quadrant. Second dengan third tak ada. So, first quadrant kita akan ambil alpha itself. So, dia dapat kat situ 60. Untuk fourth quadrant mesti 360 minus alpha. So, 360 minus 60 lah. Settle.
settle data step kita untuk consider quadrant. And then now kita pergilah step A. A untuk answer. So mesti start dengan tajuk dalam soalan. Check balik. Tadi kita memang dah dapat X. So list down all your answer. Ada 4 ni in ascending order. Dia bergabung dah lah kat sini. Tak kisah. Tak perlu asingkan case 1, case 2 tu dah. Okay. So akan start dengan 60. And then kat sini second quadrant akan dapat 180 minus 48.19. 131.81, and then we have 228.19, last one 300. Okay, settle. Itu yang berlaku bila saya kecilkan. Okay, bila kita mensolvekan quadratic trigo function. Jalan kerja bertambah sikit lah. Sikit je. Tapi ini cuba warm up kan sikit je. Kalau tiba-tiba range kita berubah, maksudnya dia bukan nak 0 to 360, nak jadi negative 360 ke 360 ke. Jawapan awak akan bertambah lagi lah. Ataupun dia nak 0 up to 720 ke. Jawapan awak akan bertambah lagi untuk setiap case. Tapi dia adjust kat bahagian mencari jawapan je lah. Jalan kerja bahagian atas tetap sama. Okey, kita pergi kepada soalan terakhir untuk hari ni. Mana ni? Okey. Nah, last one. So, we have 3 cotangent squared theta plus 5 cosecant theta plus 1 equal to 0. Okey, lagi sekali kita dah nampak dah indikator ini type quadratic because ada quadratic kan kat situ. Alright. Now kita kena tukar jadi satu function yang sama. Ingat, kita tak boleh tak buat apa-apa melainkan awak tukar dia jadi function yang sama. Okay. Nak tukar pun kita kena ikut rule yang ada lah. Kalau kita tengok kat sini siapa nak kena tukar, cosecant ni tak ada kuasa. So biasanya dia tak boleh gerak dah. Dia stay as it is. So yang ada kuasa ni kat bahagian cotangent. So first biasanya orang akan pergi cari kat bahagian identity dulu. Ada tak something yang related to this? And for this one, kita ada satu identity yang boleh. The second one, 1 plus cotangent squared theta equal to cosecant squared theta. Dia ada kat situ identity. So maksudnya cotangent squared saya boleh tukar dalam sebutan cosecant squared lah. So nanti kita dapatlah trigo function yang sama dalam quadratic ni. So kita tahulah okey, kita boleh pakai identity kat sini. So saya terus tukar. Cotangent squared would be cosecant squared theta minus 1. And then don't forget to simplify this up. So we get 3 cosecant squared theta plus 5 cosecant theta minus 2. Hati-hati simplify tu, jangan buat careless. Okay. Now kita nampak okay, function trigo dah sama, dia ada quadratic lagi. And then saya dah susun cantik-cantik dah tu, sepatutnya semua orang nampak lah. Okay, we can factorize this out. Lagi sekali kalau rasa confused, nampak trigo tu menyusahkan hati awak nak factorize, nak let sebagai y, boleh, tak ada masalah. Lepas tu tukar semula lah. Saya tak let je. So factorize terus ni kita akan dapat 3 cosecant theta dengan cosecant theta. Awak tekan je lah calculator, dapat apa kat situ. So kita akan dapat minus 1 plus 2 lah kan. Saya check semula. Okay, yes. Dah cantik. Bolehlah pecah kepada 2 case. So kita akan dapat cosecant theta equal to 1 over 3. Second case would be cosecant theta equal to negative 2. Alright. Now kita dah start boleh. Oh tadi saya tak mula, saya terus settlekan dulu Tak apalah. Susunan tak penting kat situ, yang penting cukup. Okay, so saya dah start buat raka lah sekarang. Tadi saya buat R dulu baru factorize. Sekarang saya factorize dulu pula baru nak state range. Tak apalah, yang tu tak kisah. Okay, ingat range mesti follow symbol in the question. Now soalan kita pakai theta, so saya ikutlah jadi pakai theta. So theta is from 0 up to 360. Okay, next kita pergi cari acute angle alpha kita. Ingat kita ada 2 case sekarang. Case pertama dengan case kedua. Okay,
Ini tak boleh terus tekan kalkulator kan sebab cosecant. Cosecant tak ada dalam kalkulator awak. Tapi ingat, kita tahu benda ni awak boleh tukar jadi huruf ketiga tu. So cosecant akan jadi 1 over sin. So sin theta untuk first case ni sama dengan 3. Second case pun buat benda yang sama. Saya terus convert je. So maksudnya sin theta akan dapat negative half. So after that kita dah bolehlah cari acute angle. So untuk first case, alpha akan shift sin 3. Cuba tekan kalkulator. Shift sin 3 dapat apa? Untuk second case, shift sin half. Okay. First case tadi, arc sin of 3 dapat apa jawapan? Mat error. Dapat mat error. Good. So kat sini dia akan jadi no solution lah. Okay, jangan terkejut. Possible awak akan dapat jawapan no solution kat sini. Sebab kita tahu range untuk sin pun sebenarnya dalam negative 1 up to 1 only. Kalau kita ikut graf sin yang saya tarik ke tepi. Okay, ni. Kadang semua orang tahu graf sin kan. Graf sin macam ni. Maksimum untuk sin memang 1. Minimum dia negatif 1. So kalau case macam ni, awak tekan shift sin 3, memang akan dapat no solution lah sebab dia tak wujud pun kat situ. So jangan terkejut. Boleh. Jangan ingat awak tiba-tiba, alamak, salah kira ke apa ni. Tak ada. Boleh terjadi. Jawapan kita terus no solution. Okay. Untuk case yang kedua, shift sin half. Lagi sekali hati-hati, negatif jangan ambil. Awak sekadar nak mencari acute. So jangan tekan negatif dalam kalkulator. So shift sin half akan dapat apa yang ni? 30. 30. Alright, thank you. Good. Settle second step. Moving on, third step, kita consider quadrant. Maksudnya untuk case pertama ni dah memang tak payah buat apa-apa lah sebab memang dah no solution kan. Kita pergi settlekan quadrant untuk case yang ketiga. Case yang kedua ni je lah. 1, 2, 3, 4. And then kita ada ASTC. Alright. So carefully analyze this. Now we have negative untuk sin. Maksudnya kita kena cari quadrant yang negatif. So first quadrant tak akan ada. Second quadrant pun tak ada. Dia akan duduk dekat third quadrant dengan fourth quadrant. Untuk third quadrant, you remember our rule 180 plus alpha. Untuk fourth quadrant, 360 minus alpha. Lemak, ada orang on mic nak tanya soalan ke? Dia termarah kat situ. Okay, last step, final answer. Remember, use the correct notation. Tadi soalan kita pasal theta. So, saya letak tajuk theta lah. So, kita ada untuk third quadrant tu 210. And then untuk fourth quadrant, our answer would be 300. 300 pula. 330. Saya tersalah tolak. Okay. Settle. Case kita akan berubah-berubahlah sikit based on our range, based on our function. Tapi step dia setiap kali step yang sama. Kalau soalan kita linear, yang first kita belajar tadi, terus start buat raka, terus dapat jawapan. Kalau step kita melibatkan quadratic, make sure quadratic tu dalam function trigo yang sama, then you can factorize. After that, start buat raka. Nanti dapatlah jawapan. Okay, raka ni memang kita pakailah untuk setiap solving trigo function sebenarnya. Dia bukan method yang betul yang saya ingat highlight akronim je. So, that awak ingat 4 main step tu mesti tulis. Kalau awak nak buat adjustment antara acute angle quadrant dengan range tu, awak nak tukar position, maksudnya awak nak cari acute angle dulu. Lepas tu nak cari quadrant. Lepas tu baru nak consider range. Boleh je, tak kisah. Yang penting mesti ada. Range tu mesti tulis. Selalu orang tertinggal tulis range tu. And then senang-senang hilang markah lah nanti. Yang tu yang selalunya tertinggal. Okay.